Okey, untuk tajuk pecahan, mantra yang pertama. Okey, mantra yang pertama. Oh, tak nampak. Okey, mantra yang pertama adalah pecahan mesti ada per. Okey, ini perkara pertama. Pecahan mesti ada per. Kalau dia tak ada per, dia bukan pecahan. Okey, dia mesti ada per. Apa maksud per tu? Macam mana per tu? Okey, per ni maksud dia contoh macam ni. 2/3. Yang ini. Yang ini. Itu adalah per. 2/3. Per tu. Bila kita nampak je per, dia adalah nombor pecahan. Okey, murid-murid boleh faham Okey. Jadi, syarat yang pertama ataupun mantra yang pertama adalah pecahan mesti ada per. Kalau tak ada per, dia bukan pecahan. Itu adalah ciri-ciri dia. Ataupun mudah katalah, contoh manusia. Okey, manusia mesti ada 2 lubang hidung. Itu ciri-ciri yang ada pada manusia. Kalau tiba-tiba dia ada 3 lubang hidung, itu bukan manusia. Itu mungkin alien dari planet mana pun kita tak tahulah. Okey, jadi kita kena pastikan ciri-ciri itu ada pada nombor tersebut. Jadi mantra yang pertama iaitu pecahan mesti ada per. Okey, kita tengok contoh cikgu tuliskan 3/2. Adakah ini pecahan? Tidak. Ini bukan pecahan sebab dia tak ada per. Dia tak ada per tu. Jadi dia bukan pecahan. Adakah ini pecahan? Ya, ini adalah pecahan sebab ciri-ciri yang ada pada dia 5/6. Jadi dia adalah pecahan. Okey, jadi itu benda yang basic lah. Kamu kena tahu bahawa nombor pecahan ni dia mesti ada per pada nombor tersebut. Okey, jom kita lihat perkara yang kedua. Bila pecahan, kamu kena tahu bahawa kita ada 3 jenis pecahan. Okey, kita ada 3 jenis pecahan. Okey, kita ada 3 jenis pecahan. Pecahan yang pertama adalah wajar. Okey, pecahan yang pertama adalah wajar. Okey, saya kecilkan gambar kejap. Besar sangat ni. Orang bukan nak tengok gambar kan? Okey, pecahan yang pertama ini adalah pecahan wajar. Yang kedua, tak wajar. Okey, yang kedua, tak wajar. Yang ketiga, nombor bercampur. Yang ketiga adalah nombor bercampur. Yang atas saya ni nombor bercampur. Wajar, tak wajar dan juga nombor bercampur. Okey, kita lihat. Wajar ni ataupun dalam bahasa mudah dia atau bahasa kampung lah. Kita panggil dia sebagai logik. Okey, logik. Tak wajar kita panggil sebagai tak logik. Jadi wajar. Wajar ni sebenarnya istilah ini digunakan untuk satu perkara yang kita boleh terima. Akal kita boleh proses benda tu. Benda tu biasalah. Normal lah. Logik lah benda tu. Contohnya kalau kita kata manusia ni ada 2 lubang hidung. Jadi benda tu logik. Contoh pecahan yang wajar adalah 1/2. Okey, tukar warna kejap. 1/2. Yang lain 3/5. Yang lain 7/9. Kenapa pecahan-pecahan ini wajar? Maksudnya, kita tengok nombor-nombor ni. 2 boleh angkat 5. Maksud dia, nombor yang besar boleh angkat nombor yang kecil. 5 boleh angkat 3. 9 boleh angkat 7. Jadi ini adalah pecahan-pecahan yang wajar. Maksudnya yang di bawah lebih besar daripada yang atas. Maksudnya yang bawah boleh angkat yang atas. Jadi itu adalah pecahan yang wajar ataupun pecahan yang logik. Okey. Contoh mudah dia, kambing boleh angkat kucing. Gajah boleh angkat kambing. Okey. Pecahan yang tak wajar pula adalah bertentangan bagi pecahan wajar tadi. Ia adalah perkara yang tak logik. Contoh ataupun misalnya 5/3, 7/4. 5/5. Okey, 5/3. Kenapa dia tak logik? Kenapa dia tak wajar? Sebab 3 tak boleh angkat 5. 3 tu dia kecil, jadi dia tak boleh angkat 5.
4 tak boleh angkat 7, tak boleh. 5, nanti kejap lagi cikgu akan terang. Kenapa 5 tak boleh angkat 5? Kenapa tak boleh angkat diri sendiri cikgu? Okey, kejap lagi cikgu akan terangkan. Okey, contoh mudahnya adalah kenapa 3 tak boleh angkat 5? Contoh mudah dia adalah kambing boleh tak dia angkat gajah? Tak boleh. Okey, kemudian kucing boleh tak dia angkat dinosaur? Tak boleh. Sebab benda tu tak logik. Okey, kecil tak boleh angkat yang besar. Dan benda tak logik ni, contoh dia kalau kita kata gajah boleh terbang. Logik tak? Benda ni tak logik. Jadi dia tak wajar. Okey. Dan kenapa 5/5 ini juga dikategorikan sebagai pecahan tak wajar? Sebab, okey, kita ambil situasi mudah. Boleh tak? Okey, contoh. Contoh. Kejap lagi, habis kelas ni kamu cuba lari, kemudian angkat diri sendiri. Pegang seluar tu kan, angkat diri sendiri. Terangkat ataupun tidak? Lari, angkat diri sendiri. Tak boleh. Jadi, ini juga 5/5, 4/4, 7/7, 2/2, 10/10. Dia adalah pecahan tak wajar. Okey, jelas Dan yang ketiga adalah nombor bercampur. Okey, nombor bercampur ni, kenapa dia dipanggil sebagai nombor bercampur? Perkataan campur itu kamu tengok. Campur ni sebenarnya, perkataan ini digunakan oleh mak ayah kamu waktu bersekolah dulu. Tapi waktu kita atau waktu cikgu dan kamu bersekolah, campur ni dia dah ditukar perkataannya, dijadikan tambah. Kalau dulu 1 campur 1 jadi 2. Tapi sekarang 1 tambah 1 jadi 2. Dia ubah perkataan campur tu jadi tambah. Okey. Kalau 1 campur 1 jadi 2, saya campur awak, kita jadi bahagia tiba. Okey. Jadi campur tu maksudnya tambah ataupun gabungan. Jadi nombor bercampur merujuk kepada dua jenis nombor yang digabungkan. Okey, dua jenis nombor yang digabungkan, maka jadilah nombor bercampur. Contoh dia. Contoh dia, kita tengok contoh. 1/2/7. Yes, ini adalah nombor bercampur. Apa yang campurnya cikgu? Okey. 1 ini adalah nombor bulat. Manakala 2/7 adalah pecahan. Maksud dia, dua jenis nombor yang berbeza bila digabungkan, dia akan jadi nombor bercampur. Okey, jelas Okey, so kita ulang kaji balik. Pecahan ada 3 jenis. Okey, sebelum tu, pecahan, syarat yang pertama ataupun mantra yang pertama, pecahan mesti ada per. Okey, apa murid-murid? Ulang balik. Pecahan mesti ada per. Okey. Kemudian, pecahan ni kita ada 3 jenis pecahan. Wajar, tak wajar dan juga nombor bercampur. Okey, jelas? Okey. Kalau kamu dah jelas, cikgu akan tuliskan pecahan dia. Okey, cikgu akan tuliskan pecahan. Cikgu nak kamu sebutkan sama ada dia adalah pecahan wajar, pecahan tak wajar ataupun nombor bercampur. Okey, boleh. Cikgu tuliskan di papan cikgu ni, di papan putih cikgu. Kamu sebutkan kuat-kuat sama ada dia pecahan wajar ataupun pecahan tak wajar ataupun nombor bercampur. Okey, boleh cikgu tulis, kamu sebut. Mak ayah yang ada kat tepi tu, kalau anak salah tu kamu tarik je telinga, tak ada masalah. Jangan tarik telinga sendiri lah, tarik telinga anak tu. Tapi jangan kuat-kuat lah. Okey. So, soalan yang pertama. Ini kira latihan. Kamu tak boleh tulis, jawab je secara lisan. Okey. Nombor 1. Okey, nombor 1. Soalan nombor 1. 3/5. Pecahan apakah ia? Okey, dah? Okey, 3/5 adalah pecahan wajar. Kenapa wajar? 5 boleh angkat 3. Senang je. Besar boleh angkat kecil. Jadi dia adalah pecahan wajar. Okey, soalan nombor 2. 1/2/3. Pecahan apakah ini? Okey, ini adalah
adalah nombor bercampur. Kenapa dia nombor bercampur? Kenapa dia dipanggil sebagai nombor bercampur? Sebab 1 itu adalah nombor bulat dan 2/3 adalah pecahan. Dia bergabung. Okey, dan soalan yang ketiga. 5/3. Pecahan apakah ini? Okey dah. 5/3 adalah pecahan tak wajar. Kenapa tak wajar? 3 tak boleh angkat 5. Jadi benda tu tak logik. Okey. Jadi sebab itulah dia dipanggil sebagai pecahan tak wajar. Okey, macam mana pula kalau 6/6? Pecahan apakah ia? 6/6. Cikgu bagi 2 saat. Cepat. 6/6. 6/6 adalah pecahan tak wajar. Okey, benda tak logik, tak boleh angkat diri sendiri. Kita ni sebagai manusia pun jangan selalu sangat angkat diri sendiri. Sekali-sekala, tak apa. Okey? Okey. So, kamu dah tahu kita ada 3 jenis pecahan. Kamu dah tahu pecahan mesti ada per. Kalau tak ada per, dia bukan pecahan. Okey. So, sekarang kita akan beralih kepada... Okey, kita akan beralih kepada sini. Okey, kita akan beralih pada ini. 1/2. Apa yang dimaksudkan dengan 1/2? Apa yang dimaksudkan dengan 1/2? Okey. Kalau kita nak lukis ataupun kita nak tukar kepada bentuk gambar rajah, dia akan jadi begini. Okey, ini satu pecahan tau. Ini satu pecahan. So, contohlah kita ada satu segi 4 tepat dan kemudian dia ada 2 bahagian. Okey, syarat dia kamu kena ingat bahawa bahagian mesti sama besar. Okey, mesti, tak boleh sana besar sana kecil, tak boleh bergaduh nanti. So, bila dah sama besar, atas ini kita lorekkan satu bahagian. Okey, contoh yang kedua. 3/5. Satu pecahan. Okey, buatlah. Nak buat segi 4 boleh. Nak buat segi 3 boleh. Nak buat bulatan pun boleh. Tak ada masalah. Cumanya, cikgu nak buat segi 4 tepat. Okey. Cumanya, pastikan lukisan kamu elok lah daripada cikgu. Okey, kita tengok bawah dulu. Semuanya ada 5 bahagian. Pastikan bahagiannya adalah sama besar. Okey. Nak lorekkan berapa? Oh, yang atas ada 3 cikgu. Jadi kita lorekkan 3. Tak kisahlah mana-mana kamu nak lorek. Nak ikut urutan ke, nak sebelah-sebelah ke, tak nak sebelah-sebelah ke, tak apa. Yang penting kita lorekkan 3 daripada 5 bahagian. Okey? Boleh faham? Okey, jadi kalau kamu dah faham, cikgu nak bagi latihan kamu cuba buat. Okey. Okey, keluarkan kertas ataupun buku kosong. Kamu boleh conteng di situ. Jangan conteng di skrin telefon. Tak keluar, tak jadi apa nanti. Okey, conteng pada buku ataupun kertas kosong kamu. Okey, cikgu tuliskan pecahan dia. Kamu lukiskan pecahan tersebut dan lorekkan. Okey, soalan nombor 1. Okey, cikgu tulis pecahan. Kamu lukiskan. Okey. Silakan. Soalan yang pertama 4/5. Cikgu nak kamu lukiskan, kemudian kamu lorekkan bahagian tersebut. Okey, cikgu bagi 1 minit sahaja. Okey, dah lukis? Okey, kita semak sama ada jawapan cikgu dengan kamu sama ataupun tidak. Okey. Ini adalah satu bentuk. Dia satu bentuk. Okey, kita pun buatlah satu bentuk. Sebenarnya yang paling senang ni bentuk segi 4 lah. Tak kisah segi 4 sama ataupun segi 4 tepat. Berapa bahagian semua? 5. Jadi kena ada 5 bahagian yang sama besar. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bila tak sama, kamu kena samakan. Sekarang bergaduh.
Okey, kena adil. Okey, nak lorikkan berapa kelas? Kita akan lorikkan 4 bahagian. 2, nak lorik sini pun boleh. Asalkan syarat dia kita ikut iaitu 4 daripada 5 bahagian. Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu nak bagi yang susah sikit. Cikgu nak tengok kamu boleh buat ataupun tidak. Soalan nombor 2. 1/3. Okey, lukiskan sekarang 1/3. Ini nombor bercampur. Cikgu nak kamu lukiskan rajah yang mewakili nombor bercampur ini. Silakan. 1 minit dari sekarang. Okey, dah siap dah? Okey, so jawapan dia adalah, okey, kita tengok jawapan sama atau tidak antara jawapan cikgu dengan kamu. Okey. Yang pertama, kita tengok 1. Dia bukan pecahan 1 ini. Okey, 1 tips yang cikgu nak bagi tahu kamu adalah 1 adalah penuh bagi pecahan. 1 adalah penuh bagi pecahan. Okey, dia penuh. Jadi, kita buat satu bentuk. Okey, contoh cikgu nak buat segi 4. Buruk lah tulisan cikgu ni. Okey, kita buat satu bentuk. Dia 1, dia penuh. Jadi kita lorikkan penuh. Okey, bertenang, relax dulu, relax. Jadi 1 tu penuh, baru kita buat yang 1/3 tu. Pastikan bentuknya sama. Ada berapa bahagian semuanya? 3. 1, 2, 3. Nak lorikkan berapa? 1. Jadi itulah jawapan dia. 1/3. Okey. Boleh faham? Okey, cikgu bagi soalan yang ketiga. Lukis. Sambil-sambil tu mak ayah boleh tolong semakkan jawapan anak tu. Okey, nombor 3. Okey, silakan. 2/3/5. Lukiskan 1 minit dari sekarang. Yang betul tu nanti minta mak ayah belanja KFC esok. Yalah, dah betul kan? Minta mak ayah belanja KFC. Okay, yang faham tu bagus. Okey, cepat. Soalan nombor 3. 1 minit dari sekarang. Go. 2/3/5. Ini adalah nombor bercampur juga. Okey, jom kita semak sama ada jawapan kamu dengan cikgu betul ataupun tidak. Okey, 2, maksudnya kita ada 2 penuh. Okey, 2 penuh. Okey, nak buat bulat. Bulat susah sebenarnya. So, kita buat kotak lah. Okey, kita ada 2 penuh. Pastikan bentuknya sama tau. Okey, kita ada 2 penuh. Okey, penuhkan dulu. Kita ada 2 penuh. Soalan pecahan ni, kamu jangan rebut-rebut. Jangan kelang kabut. Kita relax. Okay, relax, brother, relax. Okay, 2 tu penuh. Baru kita tengok ke pecahan. 3/5 kita lukis satu kotak lagi untuk pecahan tersebut. Okay. Kelas, ada berapa bahagian semuanya? 5. Yang di bawah 5 kan? So, kita lukis 1, 2, 3, 4, 5. Pastikan setiap bahagian tu sama besar. Okay, tak sama besar nanti bergaduh nanti. Okay. So, kita akan lorikkan berapa bahagian kelas? 3 bahagian. 1, 2, 3. Terpulang pada kamu lah nak lorikkan yang mana. Terpulang lah. Okay. Asalkan dia mewakili 3/5. Okay. So, kamu dah ada jawapan. Jadi, kalau jawapan kamu sama, tahniah untuk kamu. Esok belanjalah aiskrim diri sendiri. Okay. Okay. So, kamu dah tahu kita dah belajar apa awal tadi. Okay, kita tengok balik. Kita ulang kaji balik apa yang kita dah belajar. Okay, yang pertama, pecahan mesti ada per. Kalau tak ada per, dia bukan pecahan. Okay, yang kedua, pecahan ada 3 jenis semuanya. Yang pertama, wajar, tak wajar dan juga nombor bercampur. Okay. Dan yang terakhir, kamu dah belajar macam mana nak lukis. Okay, daripada pecahan,
kita nak lukis kepada gambar rajah. Itu kamu dah belajar kan? Okey. Untuk yang betul, cikgu ucapkan tahniah. Okey. Sebelum kita, yang tanya habis ke tidak tadi, okey, kita nak habis dah sebenarnya. Sebab kita ni santai-santai 30 minit sahaja. Okey. Sebelum cikgu habiskan kelas kita pada malam ini, okey, kita akan tengok 1/3 ni. Okey, 1/3. Yang atas ini disebut sebagai pengangka. Manakala yang bawah ini disebut sebagai penyebut. Yang tengah-tengah ni adalah per. Ini adalah nama dia dalam matematik. Okey, yang atas pengangka, yang tengah-tengah itu per, yang itu per, dan yang bawah adalah penyebut. Okey. Jadi cikgu rasa ini antara pengenalan bagi tajuk pecahan. Okey. Next time, kelas yang seterusnya kita akan masuk macam mana nak tambahkan pecahan, macam mana nak tolakkan, nak darab dan juga bahagi pecahan. Sekejapnya cikgu je, sekejap je. Kita tak boleh lama-lama. Okey, jangan lama-lama nanti pening kepala. Okey. So, kamu dah tahu beberapa perkara berkenaan pecahan. Kelas yang seterusnya kita akan masuk ke yang lebih susah lah. Macam mana nak tambah pecahan, macam mana nak tolak pecahan, macam mana nak darab dan juga bahagi pecahan. Okey? Sebelum kita akhiri, cikgu pasang satu lagu. Okey, yang lambat tengok jangan risau sebab video ni akan ada di wall Facebook saya. Bila-bila masa boleh tengok. Okey, rasa bila-bila masa nak ingat balik boleh tengok. Easy peasy je. Ini baru pengenalan. Nanti bila dah masuk dalam tu, barulah pening kepala nak pitam. Okey, so kelas kita santai saja. Kalau okey, kita akan buat kelas lagi. Tengoklah macam mana tarikh dia. Kalau okey lah, kalau tak okey tak apa. Okey, sama-sama. Nak kata sekejap sangat? Ya, sekejap je. Kalau lama nanti ngantuk pula. Okay, sama-sama. Terima kasih juga yang sudi join live saya malam ini. Terima kasih cikgu. Nyanyi lagu dandut satu. Alah, dandut dah lama tinggal. Sekarang layan nasyid je. Okey. Nanti untuk kelas yang akan datang kita akan bincangkan pula macam mana nak tambah, tolak, darab dan bahagi pecahan. Okey. Dan sebelum kamu tinggalkan live cikgu, jangan lupa untuk kirim salam mak ayah kamu dan ucapkan terima kasih daripada cikgu. Dan satu perkara lagi, kefahaman kamu pada malam ini bukan disebabkan cikgu tetapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cikgu hanyalah sebagai pengantara sahaja. Okey, dan jangan lupa kirim salam mak ayah kamu. Cakap cikgu Hakim kacak kirim salam. Okey, ada rezeki kita jumpa lagi. Okey, sekian. Assalamualaikum. Selamat malam.